Sekarang kita lihat mereka terkial-kial. Isu adib kononnya nak ditutup. Kenapa nak ditutup? Yang berhormat Ustazah Zaila, kamu bertanggungjawab, kamu bercakap di puncak menara, di puncak parlimen, di puncak kuasa. Sekarang kamu berada dalam kerajaan. Kenapa tutup isu adib? Mana pembunuhnya? Ini ada perancangan untuk membunuh pegawai Melayu. Dedahkan. Allahu Akbar. Hipokrit pemimpin PAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua para pendengar yang dihormati sekalian. Alhamdulillah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara pengacara Datuk Warahim, tokoh veteran politik Malaysia dan politik Kelantan, Saudara Abbas daripada Pemuda, Saudara Jeming, Pemuda Kelantan ini, dan seluruh rakan-rakan yang mengikuti program ceramah santai pada malam ini. Saya diajak makan pada malam ini sambil menikmati melihat Kota Baru di waktu malam. Sedang makan tu diberitahu ada ceramah santai. Jadi saya keluar malam ni cara nak pergi santai makan lah. Kalau nak kata ada ceramah tu, saya akan berpakaian macam nak berceramah lah sikit. Tapi oleh kerana anak-anak muda kata, betulan Abang Mat dah ada sini, eloklah memberi sepatah dua kata khasnya kepada penduduk negeri Kelantan. Terutama dalam suasana kita nak hadapi pilihan raya yang kita yakin tidak berapa jauhlah daripada sekarang. Artinya paling lewat, paling lama tak sampai 2 tahun, paling cepat selepas bulan Julai pada tahun depan. Saya mulakan ucapan saya dengan sedikit apa yang saya ucap pada konvensyen amanah yang dibuat di Melaka pada tahun ini. Iaitu Rashid Redha ketika melawat Eropah 70-80 tahun dahulu. Beliau menyatakan, aku melihat Islam ada di negara Eropah, tetapi umat Islamnya tidak ada. Aku balik ke negeriku, aku melihat Islam, umat Islam, tetapi Islamnya tidak ada. Artinya, sebahagian besar daripada akhlak Islam, bukan kesemua ya, dilaksanakan di negara-negara Eropah. Terutama sekali dalam hal anti rasuah, hak asasi manusia, menjaga kebersihan alam sekitar dan sebagainya. Ini yang menjadi kehebatan Islam dahulu, biasa memerintah begitu lama menjadi kuasa besar. Di antaranya kehebatan mereka melaksanakan soal keadilan sosial. Ini yang dipelopori terutama sekali di zaman Umar Abdul Aziz, dan selalu Kofi Annan menyebut, dan kalau di sini ini beberapa orang penceramah non-Muslim selalu menyebut soal surat Serina Ali kepada gubernur-gubernur di wilayah di bawah pemerintahannya, bagaimana untuk menjaga harta awam, harta rakyat, dan bagaimana nak melayani orang bukan Islam. Semuanya itu terkandung dalam ciri-ciri pemerintahan Islam yang menyebabkan mereka dahulunya begitu berjaya. Di samping penekanan untuk melahirkan ahli-ahli sains, dan dahulunya seorang ulama itu ahli sains, seorang ahli sains itu ulama gabungan. Misalnya Ibn Sina, beliau adalah seorang ulama, seorang hujjatul Islam. Begitulah juga ahli-ahli kimia yang lain, ahli-ahli kaji-kaji bintang dan sebagainya. Mereka itu gabungan ilmu itu. Tapi apa yang berlaku mutakhir ini, kita lihat
Islam diperkenalkan oleh lebay-lebay ini jauh daripada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang rakyat Mesir mengikut agama lebay Mesir. Rakyat di Pakistan ikut agama lebay Pakistan. Rakyat Malaysia ikut agama lebay Malaysia. Bukan membawa agama ataupun ciri-ciri ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam secara keseluruhannya tertinggal di seluruh dunia. Dalam bidang apapun sekarang ini. Ya, kebangkitan itu ada, tetapi halangannya pun cukup kuat. Umat Islam tercorot ke belakang kerana umat Islam sentiasa bertelagah, bahkan berperang sama sendiri. Semasa saya bercakap ini, di abad ini, sudah berapa negara orang Islam hancur? Iraq hancur, Syria hancur, Libya hancur, Yaman hancur, Somalia hancur. Yang terakhir baru ditinggalkan oleh Amerika, Afghanistan hancur. Yang lain-lain itu berlaku perang proksi masih berjalan, tetapi sudah 6 negara orang Islam hancur. Kita ada OIC, tidak berfungsi apa-apa. Kerana pemikiran pemimpin-pemimpin OIC dinodai oleh Amerika dan Israel. Sebab itulah kita melihat dalam suasana ini, umat Islam perlu bergerak terus bersama dengan rakyat yang lain. Alhamdulillah, tanpa ulas panjang, hasil pergolakan di dalam parti Islam yang berlaku menjelang Muktamar tahun 2015, akhirnya lahirlah Parti Amanah Negara. Cepat-cepat kita meletakkan slogan perjuangan kita, Islam rahmatan lil alamin. Islam bukan membawa ancaman kepada manusia, tetapi Islam membawa rahmat kepada sekalian alam. Yang kita selalu sebut, terutama kita menyambut Maulidin Nabi, kita akan membaca ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalam masa yang singkat, 3 tahun selepas amanah ditubuhkan, berlaku pilihan raya umum di mana Parti Amanah mencapai kemenangan yang begitu cemerlang sebagai parti muda. Kita berjaya menjadi Ketua Menteri di negeri Melaka, menempatkan beberapa orang esko di Johor di negeri Sembilan, di Selangor, Perak dan Kedah, dan di peringkat nasional 5 orang menjadi menteri dan 5 orang menjadi timbalan menteri, dan beberapa JLC dipegang oleh pemimpin-pemimpin amanah. Kita berpadu kuat bersama dengan Pakatan Harapan, iaitu bersama dengan Keadilan, DAP, dan juga Bersatu pada waktu itu. Dan kita membentuk kerajaan. Kita mengakui bahawa kita membentuk kerajaan bersama DAP. Dan kita terangkan soal maqasid syariah dan Islam rahmatan lil alamin. DAP tidak hadapi masalah. Bahkan dalam mesyuarat kabinet, kita berbincang sedikit tentang apa nak disampaikan kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk diucapkan ketika meresmikan sidang parlimen. Di antaranya dalam keputusan kabinet itu, kita masukkan konsep Islam rahmatan lil alamin dan maqasid syariah. Baginda Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong bertitah dan memperkenankan konsep Islam rahmatan lil alamin dan maqasid syariah dijadikan ucapan peresmian pembukaan sidang parlimen. Artinya ia sudah menjadi dasar negara. Inilah kejayaan Parti Amanah walaupun dalam masa yang singkat berada dalam kerajaan. Kita berusaha untuk memenuhi beberapa perkara yang terdapat dalam janji manifesto. Ini yang kita cuba jalankan. Memanglah sebuah pemerintah
kita bersedia menghadapi kecaman, kritikan daripada lawan. Rakyat terima atau tidak kritikan kecaman itu bergantung kepada undi dalam pilihan raya. Inilah yang kita harapkan. Dalam masa 22 bulan, apalah sangat kita berjaya memenuhi kehendak manifesto itu. Walau bagaimanapun kita berani mengatakan kita telah membuat beberapa kejayaan besar yang saya sebut tadi, meletakkan dasar negara yang diucap oleh Yang di-Pertuan Agong, Islam rahmatan lil alamin. Kemudian kita usaha menyelamatkan tabung haji. Pada waktu itu kita ceritalah apa